وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sidang jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan perbincangan kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah. Muka surat 78, nasihat yang terakhir untuk bab yang kedua. Nasihat yang terakhir untuk bab yang kedua. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Malik bin Dinar radhiyallahu an berkata, ijlis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Al-kibru bittawadu' wal hirsu bil qana'ah wal hasadu bin nasihah. Agar anda termasuk kaum mukminin, maka cegahlah 3 sikap dengan 3 cara. Iaitu cegahlah sikap sombong dengan tawaduk. Yang kedua, cegahlah sikap tamak dengan qanaah. Manakala yang ketiga, cegahlah sikap ataupun sifat dengki dengan nasihat bin nasihah. Huraian manusia mestilah mengelakkan 3 perkara yang dilarang dengan 3 perkara yang terpuji. Mesti di situ maksudnya wajib. Wajib kita bermujahadah, kita mentarbiah hati kita, buang 3 sifat mazmumah. Buang sifat yang dikeji oleh Allah, kemudian diganti, dihiasi dengan sifat-sifat terpuji ataupun mahmudah, agar ia dapat disifatkan sebagai orang yang beriman secara hakiki. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah, kata Allah, hamba-hambaku yang benar-benar beriman. Beriman secara hakiki. Itu yang kita nak. Iaitu pertama dia hurai, dia syarah, sombong
menganggap dirinya sendiri dengan pandangan mulia. Dia melihat diri dia sendiri dengan pandangan yang mulia. Dan dalam masa yang sama memandang orang lain dengan pandangan rendah, pandangan yang hina. Penyakit sombong merupakan penyakit antara yang paling awal berlaku kepada makhluk Allah yang namanya iblis. Ana khairum min, aku lebih baik daripada kamu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta daripada api, sedangkan kamu wahai Adam dicipta daripada tanah. Iblis melihat Adam dengan pandangan yang hina, low class, tanah. Aku elit, aku hebat, aku senior, aku kenal Allah dulu, aku ahli ibadah. Ya. Dia memandang dirinya dengan pandangan mulia. Itu bahaya. Kebalikan sombong, lawan kepada sombong, tu maksud dia. Kebalikan, sebaliknya adalah tawaduk. 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 Wow. Dari kalimah fi'il madhi dia wada'a. Wada'a. Ya. Mungkin kita pernah jelaskan sebelum ni, ya, kita ulang-ulang. Wada'a ni menggambarkan satu situasi kita ambil satu barang yang duduk di atas, kemudian kita letak di bawah. Itulah wada'a. Daripada wada'a tu lahirnya tawaduk. Contohnya, kita letak helmet atas almari. Kita pun ambil lah, terjengkit-jengkit ambil. Lalu helmet tu bila kita dah gapai, kita letak kat lantai. Jadi perbuatan yang sebegitu dipanggil wada'a. Wada'a. Daripada atas, kita letak ke bawah. Jadi tawaduk, kita meletakkan diri kita yang hebat ni, yang kaya, yang berpengaruh, yang macam-macam lah, letak di bawah. Hinakan diri kita. Itu tawaduk. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika mengulas apa makna tawaduk, beliau mengatakan tawaduk ialah tidak memperlihatkan kelebihan yang ada pada dirinya. Itu Imam Syafi'i punya kalam. Dia tak tunjuk, dia tak perlihatkan apa sahaja kelebihan yang ada pada dia. Tu payah nak buat. Tawaduk. Ya. Okey, baik. Di situ berkait pula dengan zuhud. Kan, zuhud. Kita dah bahas zuhud ni bukan naik kereta cabuk. Dia naik kereta mewah pun tak ada masalah. Tetapi hatinya, ya, tak membesarkan keretanya itu. Dan bila kita bicara tentang sombong, zuhud, ini semua sifat hati, kerja hati dipanggil kan. Bukan duduk di kereta tu. Duduk di hati. Dia tak ada niat pun nak menunjuk kereta mewah dia. Bahkan dia sedar kereta ni semua pinjaman dari Allah. Allah boleh ambil bila-bila. Bila-bila masa boleh aksiden, bila-bila masa boleh kena curi. Tak ada niat dia nak tunjuk. Jadi sombong ni duduk di hati, ikhlas duduk di hati, tawaduk duduk di hati, kerja hati.
Baik. Kebalikan sombong adalah tawaduk. Tawaduk, merendah diri. Merendah diri. Sombong terjadi, punca-punca berlakunya sombong atas faktor kedudukan. Kedudukan. Itu salah satulah. Harta, pengaruh, kepandaian, ilmu, rajin beribadah, apa sahaja yang lebih. Sedangkan sifat ujub berpunca dari adanya sesuatu keutamaan yang dimiliki oleh seseorang. Kenapa dia sebut ujub kat situ? Tiba-tiba ujub pula. Nak bincang sombong. Boleh dikatakan tuan-tuan para hadirin sekalian, ujub ni anak tangga yang menyampaikan seseorang kepada sombong. Ya. Ujub ni dia tak melibatkan orang lain, dia seorang-seorang dia lah, SS and shock sendiri. Dia rasa dia hebat. Sombong bila dia mula menghina orang lain. Itu beza dia. Ujub dia tak hina siapa-siapa, dia seorang-seorang dia je syok sendiri. Itu ujub. Tapi daripada ujub tu bila disubur, dilayan, takut-takut nanti dia melampaui batas, langgar sempadan, masuk ke kawasan atau daerah sombong tu. Dia jatuh kepada sombong. Sombong dia mula menghina orang. Ujub tak ada. Ya? Riak menunjuk, dia mempamerkan amalan dia kepada orang. Dia buat amalan tu dia nak orang tengok. Bila orang tengok tu adalah sebab-sebab semoga orang puji dia ke. Dia berjangkit pula dengan sum'ah. Riak yang paling bahaya, riak yang dibuat oleh golongan-golongan munafik zaman Nabi. Kalau ikut dia pun tak nak sembahyang pun, tapi terpaksa tunjuk kat Nabi dan sahabat-sahabat yang mereka sembahyang. Tu riak tu, dia tunjuk kat orang. Sekali kalau tak datang sembahyang, Nabi bising pula, sahabat-sahabat tanya pula. Kalau baca dalam surah An-Nisa tu memang Allah sebut orang-orang munafik itu apabila dia sembahyang, Allah kata kusala, mereka sembahyang dalam keadaan malas, yura'unan nas, mereka menunjuk-nunjuk kepada orang, yura'unan nas. Kedua, tamak adalah berasa tidak puas hati dengan apa yang ada. Tamak adalah berasa tak puas hati, tak pernah cukup, tak pernah syukur dengan apa yang ada. Sedangkan lawannya qanaah adalah redha dan berpuas hati dengan segala apa yang ada. Baik. Ini sifat-sifat yang mesti dijauhi oleh orang yang beriman. Sifat tamak. Apatah lagi tamak itu biasanya dikaitkan dengan dunia lah. Tamak dengan dunia. Akhirat dia tak tamak pula. Kalau akhirat dia qanaah, cukuplah apa yang ada. Kalau bab akhirat, bab dunia dia pulun selagi mau, selagi boleh. Ya? Sepatutnya kita tukar. Akhirat tu yang kita nak tamak. Dalam bab amalan tak cukup-cukup, tak pernah rasa cukup, tak puas hati. Sentiasa nak tambah, sentiasa nak tingkatkan, sentiasa nak upgrade kualiti. Itu baru cantik. Tukarkan tamak tu kepada akhirat, insya-Allah. Jangan letak sifat tamak pada dunia. Kalau bab makan tak ada contoh dia tak. Orang sedekah sikit lemak. Ambil seorang tu dekat Allah.
sepatutnya lah. Ya. Adakah kita kata dia tamak? Mungkin tak tamak sebab kat rumah ada anak dia 3-4 orang. Tetapi kalau pihak yang bersedekah tu kata ambil seorang satu, sepatutnya seorang satu je lah. Itu yang paling baik kan. Dengki hati atau hasad, wal hasadu bin nasihah tadi adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Ini pun kita dah selalu ulang. Definisi takrif hasad dengki ni apa? Kita betul-betul mengharapkan supaya nikmat yang ada pada sipolan-sipolan hilang. Memang kita nak macam tu. Bahkan agar ianya berpindah pada dirinya. Dia nak nikmat tu beralih tangan, jatuh ke tangan dia. Itulah definisi hasad. Hasad. Ianya boleh dielak dengan nasihat bin nasihah, iaitu mendorong berbuat kebaikan dan melarang berbuat kerosakan. Dalam satu hadis disebutkan, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasad. Iman dan dengki tidak akan dapat bersatu, tak akan dapat berkumpul di dalam rongga hati seorang hamba. La yajtami'u, tak akan berhimpun dalam rongga kita, maknanya hati kita, iman dan hasad. Kalau betul dia beriman, dia mesti singkirkan sifat hasad, keluar daripada hati dia. Kalau dia memilih hasad, maknanya iman dia semakin kurang. Dia tak akan boleh ada, aku beriman, aku betul-betul beriman. Dalam masa yang sama, dia pun hasad, takkan. Ini Nabi sebut, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasad. Okey, cuma kita nak ulas sikit tuan-tuan, kalimah nasihat tu. Wal hasadu, dia kata, wal hasadu, penyakit hasad ini mestilah ditangani dengan bin nasihah. Apa yang kita faham makna nasihat dalam konteks ataupun dalam teks nasihat daripada Malik bin Dinar ni? Kalau ada orang dengki, kita pergi nasihat dia. Kan? Kita kata tak baiklah dengki, kamu kena gitu gini. Sebenarnya bukan. Nasihat di sini bukan dengan maksud kita pergi nasihat orang. Nasihat ni dari kalimah nasoha kan. Nasoha. Dia punya fi'il madhinya nasoha, yansihu, nasihatan. Okey, kalau kita sebut taubat nasuha. Apa makna taubat nasuha? Taubat yang sebenar-benar. Nasuha tu pun daripada kalimah nasihat juga. Jadi nasihat ni, nasoha tu, dia kalimah mushtarak dipanggil dalam bahasa Arab kan. Dia satu kalimah yang ada banyak makna. Salah satu makna nasihat lah. Kita nasihat orang tu. Satu makna, kalau taubat nasuha tu bersih. Kita terjemah bersungguh-sungguh. Tapi taubat yang bersih daripada dosa, maknanya dia tak ulang dah dosa, dia bersih, hening. Tu nasuha. Nama dia nasuha, Ustaz nasuha. Tak apalah. Bagus nama tu. Makna bersih, hening. Nasoha juga bermaksud tampung. Ada ketika tengok ayat lah, maksudnya menampung. Kalau kain koyak,
Kita nak tampung kain tu, dia guna nasah tu. Nasaha juga menyaring, dia banyak makna. Menyaring, kita saring. Air mineral tu kita buang yang kotor-kotor, tinggal yang cantik je. Tu pun nasaha. Suci. Jadi di sini apa yang kita boleh padankan hasad dengan nasaha tu apa? Dia bukan pergi nasihat orang tu tak. Hasad ni kita rasa tak puas hati bila tengok orang tu berjaya kan. Jadi nasaha tu kita sayang dia, hati kita suci, bersih, ukhuwah tu. Ukhuwah Islam tu kita jaga, kita ucap tahniah, kita zahirkan kegembiraan bila dia dapat nikmat, kita pun tumpang gembira. Kalau dia susah, kita pun rasa susah. Tu nasaha tu, apa ayat yang sesuai guna tu. Tuan-tuan carilah sendiri. Jadi bila kita tengok dia dapat nikmat, kita kata tu dah rezeki dia. Alhamdulillah rezeki dia. Mungkin rezeki kita kot lain, rezeki kita, rezeki anak-anak kita. Kita sentiasa cari jalan untuk menyucikan hati, jangan sampai timbul hasad tu. Bukan satu benda yang mudah kan. Ya. Ya. Ad-dinun nasihah. Ya. Okey. Ad-dinun nasihah, hadis tu kebetulan saya pernah ikut satu daurah yang disampaikan oleh Dr. Omar. Dia urai macam tu juga. Dia kata ad-dinun nasihah maksudnya agama itu akan berdiri. Di situ boleh faham dengan makna nasihat menasihat. Agama Islam ni akan terus tertegak selagi hidupnya budaya nasihat menasihat. Ya. Ataupun nasihat juga bermaksud saling bantu membantu, saling lengkap melengkapi. Kita meraihkan kelebihan yang ada pada orang. Ya. Masing-masing ada kelebihan dia. Yang kekurangan tu kita tak payah tunjulkan sangat. Kita pun ada kekurangan dan keaiban. Kita tengok yang elok-elok, ya. Kita highlight yang tu. Ya, sebab kalau tengok hadis tu, bila Nabi kata ad-dinun nasihah, sahabat tanya kan, untuk siapa? Bagi Allah. Takkan kita nak nasihat Allah pula? Jadi ada ketika boleh faham dengan makna nasihat, ada ketika suci. Kita dengan Allah ni bersih hati kita. Bagi Rasul, bagi pemimpin. Bagi pemimpin tu mungkin konteksnya boleh nasihat kalau pemimpin buat silap. Ataupun pemimpin menasihat rakyat. Ya. Alhamdulillah, betul lah tu. Itu salah satu cara nak mengelak daripada hasad. Walaupun kadang-kadang kita tak tahulah ikhlas ke tak ikhlas tumpang tu kan. Kalau ikhlas cantik lah, tapi kalau tak ikhlas pun kita buatlah macam tu. Kita hati tu rasa geram, tapi kita WhatsApp juga tahniah kan? Walaupun geram je kan. Itu semua cara-cara nak membendung supaya jangan hasad tu bertambah. Paksa diri. Itu mujahadah tu lah. Mujahadah tu paksa diri kan. Lawan nafsu. Memang nafsu rasa macam tak gemar je kan. Tak puas hati je tengok kawan berjaya atau anak kawan berjaya. Tapi kita ucap juga tahniah, Alhamdulillah. Sekurang-kurang. Ya. Yeah. Macam Najis sekali lagi. Sombong. Okey. Yang tu kena tanya orang yang lihat tu lah kan. Dia mungkin banyak tafsiran. Orang ni kan manusia. Betul. Kadang-kadang mungkin orang yang kata sombong tu dia tak kenal lagi. Ada orang muka dia, pembawakan dia memang kadang serius je. Tapi bila dah kenal, ramah, sembangnya rancak kan. Tapi bila kita tak kenal, act, bukan kemain, act kan. Itu penilaian orang ni memang agak sukar lah. Selalu kita dengar nak bagi orang semua puas hati kan, payah.
Baik. Ya. Okey. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah itu hendaklah kamu pamerkan. Boleh, tak ada masalah. Memang kita kena pamerkan nikmat Allah, tapi bukan kita pamer berserta dengan sombong tu. Kita pamer berserta syukur. Macam tadilah haji tanya, naik kereta mewah datang ke masjid, kan? Sedangkan Imam Syafi'i kata menyembunyikan kelebihan yang ada. Kena naik basikal lah kan, ibaratnya naik motor cabut-cabut. Tidak. Kita naik tu dengan syukur, bukan dengan sombong. Bahkan katalah kita naik kereta mewah, ataupun pernah ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita pakai pakaian yang cantik, yang kemas, adakah itu riak, adakah itu sombong? Okey, saya kata kita pakai pakaian yang kemas, cantik, apa semua tu, kita nak orang puji siapa? Nak puji batang tubuh kita ke nak puji Islam? Kita nak pamerkan inilah Islam. Kalau kita niat nak orang puji Islam, nak bagi orang nampak Islam tu indah, itu okey. Tapi kalau kita niat nak orang puji batang tubuh kita, itu ujub, itu riak, itu takutlah dia macam-macam penyakit. Niat tu nak jaga, dia agak nipis niat tu. Ya? Macam kita selalu sebut tuan-tuan, orang kafir. Orang kafir dia tak baca Quran. Memanglah dia tak baca Quran, dah dia kafir. Dia tak baca hadis Nabi. Habis tu dia baca apa? Dia baca kita orang Islam ni. Dia membaca setiap individu ni. Jadi kita kena pamerkan Islam dalam bentuk yang indah, yang baik, yang terbaik sebagaimana yang dikehendaki.